Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Penerbit dan seluruhnya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT, dan pada kali ini kita akan menyambung kembali tafsir dalam surah Yasin, usia ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 insya-Allah pada kali ini. Dalam tafsir Ibn Katsir, boleh tuan-tuan rujuk terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka mereka itu berada dalam keadaan terdongak. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Sama sahaja bagi mereka apakah kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita telah huraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana maksud di sini, sama ada ia masuk dari sudut hakikatnya ataupun di sudut majaznya. Di sini satu bab daripada bahasa Arab yang kita bincangkan terdahulu dalam bab isti'arah. Jadi telah dihuraikan perkataan muqmahun ini datang dari perkataan iaitu iqmah, yang merujuk kepada muqmah iaitu alladhi yarfa'u ra'sahu wa yaghuddu basarahu, satu dalam keadaan terbelenggu, kepalanya terdongak ke langit dan matanya tertutup maka tidak dapat melihat. Perkataan fa'aghshaynahum iaitu bil ghain dan juga dibaca dengan ain, mengikut setengah qiraat. Jadi kalau dibaca perkataan bil ghain fa'aghshaynahum daripada perkataan ghishawah. Kalau dibaca dengan fa'ashaynahum daripada perkataan aishawah. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasihan, beginilah keadaan mereka yang tidak mahu menggunakan akal. Lalu di hujungnya Allah menyatakan perkataan fahum la yubsirun. Maka ini lengkaplah keadaan sama ada seseorang itu, apabila seseorang itu menolak perintah Allah SWT untuk menggunakan potensi akal yang sepatutnya berfikir itu, maka keadaannya di dunia lagi sudah berkeadaan seperti orang yang terbelenggu, dan di akhirat pula dalam keadaan yang dimaksudkan oleh Allah di sini, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini pula merujuk kepada keadaan ketika mereka di dunia dan dalam keadaan yang lain, iaitu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi wa min khalfihim sadda, ni dalam keadaan mereka di akhirat besok. Jadi lengkaplah tertutupnya keadaan mereka daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia dan juga di akhirat. Ayat-ayat seperti ini, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, disebut oleh Imam Qurtubi satu peristiwa yang berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang terkemuka yang dipanggil sebagai Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis. Khulafaur Rashidin bukannya 4 orang, tapi selepas mereka masih ada lagi yang Rashid, yang mendapat rasyad daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Khalifatul Rashid Al-Khamis yang kelima, iaitu Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau mendengar kisah seorang bernama Ghailan bin Muslim Al-Qadari. Ini merupakan seorang yang berakidah Qadariyah, dan dia mula membuat kacau. Bapanya seorang Qibti yang masuk Islam dan pernah menjadi maula kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Malangnya si anaknya yang bernama Ghailan bin Muslim Al-Qadari ini, dia lebih cenderung kepada akidah Qadariyah yang menyatakan bahawa segala perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia menggunakan ayat yang ke-10 daripada surah Yasin ini. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kumpulan ayat seperti ini seringkali disalahfaham oleh mereka yang tidak melihat Al-Quran secara holistik. Lalu Umar bin Abdul Aziz telah pun membawa Ghailan ini pergi ke tempatnya. Dia seorang yang bijak bercakap. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz kepada Ghailan, ya Ghailan, balagani annaka takallam bil qadar. Aku dengar engkau ni bercerita tentang qadar. Maka jawapan Ghailan ni, wallahi amiral mu'minin,
hum yukadzibuna alayya, mereka itu bohong kepada saya. Maka tanpa berlengah lagi Umar bin Aziz pun bertanya kepadanya, betul ke kamu ada keraguan pada ayat-ayat Al-Quran? Maka jawapan Qadri ini, orang Qadari ini, iaitu seorang yang berakidah Qadariyah ni, wahai Mu'minin, cuba Mu'minin tafsirkan untuk saya ayat daripada surat Insan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maka Umar bin Aziz berkata kepadanya, bacalah seterusnya sampai kepada ayat faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Baca lagi ayat wama tasyauna illa ayyasha Allah. Maka si Ghailan ini dalam keadaan tersepit melihat ayat-ayat yang dikemukakan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini, seorang tabi'i yang terkemuka, seorang yang saleh, seorang yang bijak, seorang yang faqih. Maka bila membuat padanan ayat-ayat seperti ini, maka si Ghailan pun mula faham dan dia mengatakan, Allah ya Amirul Mukminin, sungguhnya aku tak perasan pula ayat seperti ini ada dalam Al-Quran. Dia berhela, nampak tuan-tuan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz berkata lagi kepadanya, bacalah awal surah Yasin sampai kepada ayat wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lihat, ini ayat yang Allah ceritakan tentang manusia dalam keadaan Allah berikan pula ayat seperti ini ada dalam Al-Quran. Dia berhela, nampak tuan-tuan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz berkata lagi kepadanya, bacalah awal surah Yasin sampai kepada ayat wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lihat, ini ayat yang Allah ceritakan tentang manusia dalam keadaan Allah beri hidayah kepada mereka, tapi mereka yang pilih untuk sesat. Mereka ada, seperti yang telah kita huraikan, bagaimana Quran itu mengandung hikmah, keperluan kita untuk membaca Al-Quran itu. Maka Ghailan ini akhirnya berkata, wallahi ya Amirul Mukminin, laka anni lam akra'ha qat qabl yaum. Aku mohon kepada Allah supaya Allah menetapkan imanmu. Sebaliknya, kalau engkau berdosa di hadapan aku dengan taqiyah, seperti dilakukan setengah puak Syiah itu, maka aku mendoakan kepada Allah supaya engkau ini akan dikenakan hukuman oleh orang yang tidak suka pada engkau, orang yang tidak mengasihi engkau, dan menjadi contoh tauladan yang buruk kepada orang yang beriman. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, rupanya lepas daripada Umar bin Abdul Aziz ini wafat, naiklah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, tapi si Ghailan ni masih lagi dalam kesesatannya, dan berlakulah satu perdebatan di antara beliau dengan Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i yang terkemuka di Syam itu. Akhir sekali Ghailan Al-Qadari ini telah pun dihukum, dipancung dan juga dipotong anggota-anggota tangan kakinya. Wasallabahu Hisham bin Abdul Malik bin Marwan wa qala Ibn Aun fa ana ra'aituhu masruban ala babi Dimashq. Maka kelihatanlah jasad beliau yang sudah pun disalib itu digantung di pintu masuk ke Damsyik. Dan Ghailan ni pernah berkata sebelum beliau mati itu, ketika nak dihukum, dia kata asabatni da'watul rajul as-salih Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, aku telah pun ditimpa oleh musibah kebenaran doa Umar bin Abdul Aziz yang sebelum ini berusaha untuk mengembalikan aku kepada kebenaran. Dan sekarang aku engkar, maka aku main-main dan berlaku menipu beliau, maka sekarang keadaanku, beginilah keadaanku, maka dia dibunuh. Tuan-tuan, ni berkaitan dengan ayat yang menunjukkan kepada kita, ayat ini jangan diambil sekerat dan tidak dibaca konteks yang betul. Kerana ayat ini menceritakan tentang kedudukan orang yang ingkar itu selepas datang hidayah kepadanya, tapi masih lagi tidak mahu menuruti kebenaran. Dan kita telah huraikan bagaimana maksud Allah SWT itu, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya al-azqani fahum muqmakhun. Sama ada yang merujuk keadaan mereka di dunia dalam bab isti'arah tamsiliyah, ataupun yang merujuk kepada al-haqiqah, seperti kata Ibn Hayyan dan tafsirnya Al-Bahrul Muhit, bahawa perkara tersebut berlaku di akhirat nanti. Satu perkara yang berkaitan dengan ayat ke-9 ini kita dapat melihat dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya dalam tafsir Ta'wilatul Quran oleh Abi Mansur Muhammad Maturidi As-Samarqandi, yang bawakan kepada kita bahawa kisah ini berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu ada di kalangan penentang-penentang Islam, musuh-musuh Islam ini yang cuba untuk mengenakan sesuatu yang buruk pada Nabi, menganiaya Nabi SAW. Maka Allah SWT telah pun menjadikan anggota mereka melekat di antara tangan dengan leher mereka, maka mereka tidak dapat melihat. Banyak kitab tafsir yang turut menceritakan demikian. Kita dapat lihat dalam tafsir Nukatul Uyun oleh Imam Maturidi, kita dapat melihat dalam tafsir Qurtubi perkara yang dikemukakan itu.
Dan di kalangan para ulama yang menceritakan ayat ini mempunyai keberkesanan tertentu dalam doa-doa yang kita amalkan. Termasuklah Imam Qurtubi sendiri. Ketika beliau menceritakan bagaimana beliau dan juga umat Islam di Cordova dihalau keluar sama ada dimurtadkan ataupun dibunuh beramai-ramai ataupun dipaksa untuk makan khinzir, maka Imam Qurtubi rahmatullah alaihi, alim mufassir yang hebat ni, telah pun bacakan ayat yang ke-9, memohon kepada Allah SWT petunjuk dan perlindungan dalam waktu-waktu yang crucial seperti itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dalam kitab-kitab sirah, contohnya sirah Ibn Hisham, begitu juga dalam riwayat-riwayat dikemukakan dalam kitab Maghazi yang menceritakan bahawa Nabi SAW bacakan ayat ini tak kala keluar dari rumah. Bukan sekali, bukan dalam peristiwa hijrah saja, malahan sebelum itu lagi, yang mengakibatkan sekalian musyrikun Quraisy yang mengepung rumah Nabi SAW itu untuk menyakiti baginda SAW. Akhirnya mereka pun telah tertidur dan tidak sedar keluarnya Nabi SAW dari rumah mereka, dari rumah baginda SAW. Dan baginda menaburkan pasir di atas kepala mereka. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihan, para ulama jumhurnya berpendapat bahawa Quran memang memiliki mukjizatnya. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu semuanya mempunyai syifa', rawatan, terapi diri kerohanian kepada kaum mukminin, dan juga rahmah dan rahmat Allah yang berkekalan sifatnya untuk mereka. Kecuali orang yang zalim, mereka tidak akan dapat apa daripada Al-Quran itu. Maka ayat ini telah menerusi pengalaman mereka yang salih, salafus salih, bahkan sampai ke hari ini. Contoh yang disebutkan tadi, Imam Qurtubi membacakan ayat ini tak kala beliau dikepung dan hampir dibunuh bersama dengan kaum muslimin yang lain, sama ada dibunuh, dimurtadkan ataupun dihalau mati di dalam laut, ditolak ke dalam laut. Maka Imam Qurtubi membacakan ayat ini ketika dikepung oleh golongan Kristian. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang maksud, kami adakan di hadapan mereka dinding, belakang mereka dinding, kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Maka golongan Kristian yang mengepung aku dan adik-adik perempuanku, kata Imam Qurtubi, tak dapat melihat kami. Mereka bertanya, mana pergi syaitan ni tadi? Mereka mencari-cari aku, padahal aku di depan mereka tidak kelihatan, mereka tak dapat lihat. Ini antara ayat yang memang mempunyai kedudukan tertentu dan pengalaman tertentu bagi mereka yang mengamalkannya. Dan dewasa ini pun, mutakhir pun, kita mendengar keliling kita mereka mengamalkan ayat-ayat semikian yang mempunyai kesan-kesan tertentu seperti disebut oleh Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi. Bacaan surah Alam Nashrah itu secara lengkap, sempurna, bahkan ditulis dengan tinta yang boleh diminum, umpamanya air mawar, ataupun mungkin air minuman yang pati minuman yang lain, ditulis dalam dulang, dilalukan air yang bersih, mungkin air zam-zam ataupun air bersih yang lain, diberi minum kepada anak yang gagap contohnya, mereka yang tak dapat bercakap dengan lancar. Ia merupakan satu tajrubah, satu pengalaman yang menarik yang dapat memberi kepada mereka itu rawatan, terapi yang tertentu. Demikian juga kita dapat baca dalam cerita-cerita berkenaan dengan orang salih. Dan ini sendiri berlaku kepada Syekhul Islam, seperti disebut oleh anak muridnya Ibn Qayyim. Satu peristiwa orang yang mengalami pendarahan dan pendarahannya tidak berhenti. Maka beliau membacakan ayat daripada surah Hud itu. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amr wa stawat 'ala al-judi. Iaitu kisah bagaimana berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ketika baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahtera besar membawa orang beriman dan binatang serta apa yang diperlukan dalam perjalanan itu. Bila ombak itu, taufan itu mengganas, banjir itu mengganas, dan akhir sekali bila semuanya telah pun selamat, maka Allah SWT berfirman kepada air supaya ia menyerap dalam bumi. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Kisah ini ada kaitannya dengan keberkesanan ayat itu melalui pengalaman para salihin dalam amalan mereka. InsyaAllah kita akan sambung dengan kuliah akan datang. Kepentingan untuk kita memahami ayat itu dalam konteksnya, dan ternyata ia memberi kelapangan, memberi kerihatan, memberi keselamatan dalam suasana tertentu apabila diamalkan dengan niat yang betul.
dengan cara yang betul, ditambah pula dengan kesungguhan mengamalkan ayat-ayat Allah SWT. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.